Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pelajar tahun 5. Hari ini kita akan belajar matematik, tajuk baru iaitu masa dan waktu. Cikgu mengharapkan semua pelajar dapat memberi perhatian kepada tajuk baru kita ini, iaitu kita akan bermula dengan kemahiran yang pertama dalam tajuk ini iaitu 4.1, iaitu berkaitan tentang pengiraan tempoh masa. Hari ini kita akan belajarlah bagaimana kita mengira tempoh masa yang melibatkan hari dan jam, waktu yang hari yang sama dan juga yang berlainan hari. Jadi cikgu mengharapkan kamu boleh bersedia dengan buku teks muka surat 123, rujuk muka teks buku surat 123 dan juga peralatan menulis. Cikgu minta kamu selain daripada melihat video ini, kamu juga dapat mencatat, menulis contoh-contoh yang diberikan. Sebelum itu kita lihat ulang kaji tentang pertukaran unit masa. Sebelum kita meneruskan tajuk ini, kita ulang kaji balik ya, berkaitan tentang pertukaran unit masa. Kerana dalam tajuk ini kamu perlu tahu, perlu mahir penukaran unit masa sama ada untuk jawab soalan ini dan juga bagi menjawab soalan modul yang cikgu bekalkan. Yang pertama, cuba lihat 1 minit bersamaan 60 saat, 1 jam bersamaan 60 minit, 1 hari bersamaan 24 jam, 1 minggu bersamaan 7 hari, 1 bulan bersamaan 4 minggu, 1 bulan juga bersamaan dengan 30 hari jika dikira dalam bentuk hari, 1 tahun ada 52 minggu, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun ada 365 hari, 1 tahun bersamaan 366 hari jika dikira tahun lompat, 1 dekad bersamaan 10 tahun, 1 abad bersamaan 100 tahun, 1 kurun sama makna dengan 1 abad, 100 tahun, 1 abad dan 1 kurun ini jika dikira dalam dekad bersamaan 10 dekad, dan 1 alaf bersamaan 1000 tahun. Kenapa ya? Sekarang kita lihat bagaimana mengira tempoh masa yang melibatkan hari dan jam yang melibatkan hari yang sama. Contoh soalan yang diberikan ialah nyatakan tempoh masa 8.30 am hari Selasa hingga pukul 11.50 am hari Selasa juga. Jadi bagaimana kita mengira masa melibatkan hari yang sama. Okey, pertama sekali ada kita boleh buat pengiraan dalam bentuk garis waktu, garis masa ataupun kita buat jadual. Cikgu tunjukkan dulu bagaimana kalau kita menggunakan garis. Kita menggunakan garisan saja. Pertama sekali kita buat garisan lah. Okay, melibatkan waktu mula iaitu 8.30 am dan kita tulis waktu akhir 11.50 am. Okay, kemudian daripada antara tempoh masa tu kita boleh buat dalam tempoh kita buat 1 jam lah. Boleh juga buat setengah jam tapi hari ni cikgu tunjuk contoh 1 jam. 8.30 1 jam selepas itu ialah pukul berapa? Kita buat tanda lah. Maksudnya 1 jam 1 jam. Ini adalah pukul setengah. Kemudian 1 jam berikutnya ialah 10.30 dan 1 jam berikutnya pukul 11.30. Dalam tempoh ini kita dapat mengira jam dahulu. Kemudian 11.30 nak pergi 11.50 ni tak cukup. Maknanya dalam soalan sampai 11.50. Kalau kita kira 1 jam bermaksud kita hanya sampai 11.30. 8.30, 9.30, 1 jam, 9.30, 10.30, 1 jam dan 10.30 hingga 11.30, 1 jam. Jadi sini ada 3 jam. Lagi antara 11.30 dengan 11.50 ni ada 20 minit sahaja. Jadi jawapan kita akan jadi 3 jam 20 minit. Itu kalau menggunakan garis masa. Okey, selain daripada menggunakan garisan, menggunakan kotak masa waktu pun sangat penting, sangat berguna kepada pelajar kerana kita asingkan jam dan minit. Okey, jadi langkah pertama kita buat apa? Kita buat kotak satu jadual, kita asingkan jam dan minit. Jadi jam tolak jam, minit tolak minit.
Jadi 50 tolak 30 bersamaan 20 minit. Jam pula 11 tolak 8 dapat 3. Jadi 3 tu ialah 3 jam. Jawapan kita akan jadi 3 jam 20 minit. Sangat mudah lah kalau buat jadual ni. Buat kotak sangat mudah. Soalan lain yang melibatkan hari dan jam juga, tapi yang melibatkan apabila kita nak tolak, kalau terutama bila kita buat jadual, kotak jadual masa dan waktu, nak kena pinjam sebelah. Jadi mula-mula sekali kita cuba lihat kita buat garis masa. Kalau kita buat garis masa jadi macam mana? Kita buat garis masa, kita buat satu garisan yang menunjukkan waktu mula dan waktu tamat. Satu garisan. Kita tulis waktu mula dia 8.30 dan waktu tamat 9.20. Hari yang sama juga. Jadi cikgu minta kamu faham, kita buat 1 jam 1 jam. Maksudnya 8.30 pergi 9.30. 9.30 pergi 10.30. 10.30 pergi 11.30 sepatutnya. 1 jam 1 jam. Tapi tak sampai soalan dia kata tak sampai. Di sini dah berlaku tak cukup ni nak pinjam sebelah tu. Tapi kalau buat garis masa, kita tak payah buat pinjam sebelah lagi. Kita hanya tengok berapa beza dia. Kalau 10.30 pergi 11.30 1 jam. Tapi soalan kata sampai 9.20, maksudnya tak cukup sebanyak 10 minit. Kurang 10 minit. Jadi kalau kurang 10 minit, kalau 1 jam kurang 10 minit, 1 jam kan 60 minit. Jadi kalau kurang 10 bermaksud 50. Jadi jawapan kita akan dapat 1 jam, 2 jam, 50 minit. Okey. Sebab soalan kita tak sampai 11.30. Kalau sampai 11.30 cukup dah 3 jam. Jadi jawapan kita ialah 2 jam, 50 minit. Okey. Sekarang cikgu tunjukkan bagaimana kalau kita menggunakan kotak jadual masa. Itu jam dan minit, kita tunjukkan pengiraan menggunakan kotak. Minit letak pada minit, jam letak pada jam. Tapi di sini 20 tolak 30, 20 tolak 30 bersamaan. Tak boleh Ini bukan 20 tolak 30 dapat 50, ini bukan tambah ni. 20 tolak 30 tak boleh Jadi bila tak boleh, kita kena pinjam sebelah. Pinjam dari 11. 11 kita ambil satu lah. Ambil satu jadi 10. Satu yang kita pinjam tu sebenarnya telah pun dibawa ke minit. 1 jam bersamaan 60 minit. 60 tambah 20. Yang sedia ada di sini 20. Jadi 60 tambah 20 jadi 80. 80 tolak 30. Inilah dapat 50. Kemudian 10 tolak 8, 2. Jadi jawapan kita 2 jam 50 minit. Ini ialah pengiraan menggunakan kotak jadual masa. Jawapannya ialah 2 jam 50 minit. Okey? Boleh faham tak? Sekarang bagaimana kita mencari tempoh masa yang melibatkan sistem 24 jam? Apa dia sistem 24 jam ni? Kalau kita baca di sini 8.30 AM. Ini sistem 12 jam AM tu pagi. Sehingga pukul 2.50 petang. Ini PM PM tu ialah sistem 12 jam. Maknanya kalau kita nak tolak atau mencari tempoh masa, kita lebih sesuai lah kita jadikan dia sistem 24 jam. Tapi sebelum tu cikgu tunjukkan dulu menggunakan garis masa. Jika kita menyelesaikan soalan yang melibatkan tempoh, mencari tempoh, kita boleh guna garis masa. Jadi kita gunakanlah garis masa tu. Apa kena buat? Okey, pertama kali buat garisan lah Kita buat apa? Buat garisan. Garisan mula sampai garisan waktu tamat. Jadi sini cikgu dah tunjuk dah. Cikgu dah tunjukkan siap-siap sejam-sejam. 8.30 ke 9.30 tu 1 jam. 9.30 ke 10.30 1 jam. 10.30 sampai 11.30 pun 1 jam. Sampailah 2.30. Jadi, kenapa tak lepas 2.30 tu sepatutnya lepas 2.30 pukul 3.30 lah kan. Tapi dalam soalan sampai 2.50 saja, maka kita berhenti setakat 2.50. Semua ni ialah sejam-sejam. Semua ni akan jadi sejam-sejam. 1 jam sejam. Tapi yang belakang sekali. Yang belakang sekali 2.30 nak pergi 2.50 ni 20 minit saja, kan? 2.50 tolak 2.30 kan 20 minit. Jadi jawapan kita akan jadi 6 jam. 6 jam berapa minit? 20 minit. Itu jawapan kita.
Kalau guna garis masa. Okey. Kalau guna garis masa. Kalau menggunakan pengiraan, ni yang cikgu cerita tadi bagaimana kalau kita nak guna sistem 24 jam. Okey, 14.50 datang mana 14.50 ni? Tadi soalan bukan 14.50 Ingat tak? Soalan berapa? Soalan 2.50. Kenapa jadi 14.50? Okey. 2.50 PM ni ialah sistem 12 jam. Masa dan waktu kalau kita nak tolak, kalau melibatkan PM tolak AM tak boleh tak boleh. Kalau tadi soalan sebelum tu AM tolak AM juga tak apa. Pagi tolak pagi tak apa, boleh tolak. Tapi bila PM tolak AM, kalau nak buat kotak masa dan waktu ni kena tukarlah. Jadi secara tak langsung kamu dah pun belajar sistem 24 jam, iaitu 2.50 kena tukar dulu kepada sistem 24 baru boleh tolak. Habis cikgu kalau soalan tu AM dengan PM, AM dengan AM juga, tak payah tukar, tak apa. Okey, tapi kalau melibatkan PM dan AM, pagi dan petang ni kena tukar. 2.50 menjadi 14.50. Kenapa 14? Okey, ingat 2 2 ni ialah 14. 1 13. 12 12 lah. Jadi selepas pukul 12 tengah hari, dia akan jadi pukul 13. Untuk pukul 1 pukul 13, pukul 2 petang, 2 PM 14, pukul 3 petang, pukul apa? Pukul 15. Pukul 4 petang, pukul 16, jam 16 dipanggil. Okey. Jadi bila kita tukar ni kita senang nak tolak lah. Bayangkan tadi kalau kita tak tukar 50 tolak 30 dapat 20, 14 tolak 8 dapat 6. Okey, kalau tak tukar jadi 2 tu. 2 tolak 8 tak boleh kan? Sebab tu kena tukar. Jadi jawapan kita akan dapat 6 jam 20 minit. Okey. Jadi dah sambil kita kebetulan dah belajar, kita terus kena ingatlah. Ingat tentang sistem 24 jam ni. Kita akan guna lagi dalam semua soalan-soalan yang berkaitan. Pukul 11 pagi, jam 11. 12, bukan 12 AM tu, 12 tengah hari. 12 tengah hari ialah jam 12. Pukul 1 petang, 1 PM, jam 13. Begitulah seterusnya sampailah pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam tu jam 24. Cukuplah satu hari kita kan 24 jam. Pukul 5.30 petang, jam 17.30. Jadi itulah cara kita mengingat sistem 24 jam. Kita nak kira, terutama dalam mencari tempoh ni kena gunakan sistem 24 jam. Soalan seterusnya ialah berkaitan tentang mencari tempoh masa melibatkan hari dan jam di hari lain. Melibatkan dua tarikh lah, dua tarikh berbeza. Jadi soalan contoh diberi ialah tempoh masa hari Selasa hingga hari Rabu. 8.30 pagi AM hari Selasa hingga pukul 11.50 pagi hari Rabu. Ini melibatkan dua hari yang berbeza. Okey, kalau melibatkan dua hari berbeza, kita kalau buat garis masa dulu. Bagaimana kalau kita buat garis masa? Kalau buat garis masa ni senanglah, kita buat garis lah. Buat garis, kita tulislah waktu mula dan waktu tamat. Mula pukul 8.30 pagi hari Selasa, tamat pukul 11.50 hari Rabu. Okey. Tadi berbeza dengan yang sebelum ni, kalau melibatkan hari yang lain ni, kita selesaikan satu hari dulu. Maksudnya 8.30 AM, genap 24 jam. Hari berikutnya ialah pada hari Rabu tu 8.30 AM Selasa sampailah 8.30 AM juga pada hari Rabu tu, itu cukup 24 jam. Cukup satu hari. Jadi selepas 8.30 hingga 11.50 tu, itu yang kita kira macam biasa. 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kita dapat situ 3 jam 20 minit. Jadi jawapan kita sepenuhnya satu hari 3 jam dan 20 minit. Itu kalau kita menggunakan apa? Garis masa. Okey, ulang balik. Kita selesaikan dulu waktu yang sama hinggalah waktu yang sama hari yang berikutnya. Itu dikira satu hari. Kalau hari Khamis lah misalnya. Jadi sama ya 8.30 sampai 8.30 satu hari ya Rabu. 8.30 hari Khamis, hari kedua, dua hari. Macam itulah. Okey. Boleh faham Kalau nak buat kotak jadual masa, macam biasa juga, cuma cikgu hasilkan dua kotak lah. Sebab hari lain kan, hari lain kita selesai satu-satu. Boleh juga buat begini, iaitu kita 11.50 hingga 11.50 tu satu hari. Hari lain-lain kan. Hari lain kita selesaikan satu-satu. Kotak pertama. Cukup satu hari. Okay? 11.50 hingga 11.50 satu hari cukup. Okey, kemudian bila kita tolak 11.50 yang beri hari dengan yang masa satu lagi ialah
hari yang sama tu. 9.50 tolak 8.30 hari yang sama. Jadi tinggal 3.20. Itu salah satu cara lah. Okey. Jadi kita dapat ini satu hari 3 jam 20 minit. Ini salah satu cara lah. Okey. Ada lagi cara lain. Kita buat yang ni dulu bagi kita faham.